Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang telah pun berada di hadapan kami. Maksudnya kat mana-mana tak kisah, apa gadget sekalipun yang anda gunakan, no problem. Okey, Alhamdulillah dipertemukan lagi dan seperti biasa, saya doakan semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat jasmani, rohani, fizikal dan juga minda. Untuk sama-sama kita dapatkan perkongsian-perkongsian kefahaman, pencerahan, penjelasan bersama dengan Dr. No Name dalam segmen Tanya Dr. Forex. Untuk pertama kalinya 2021 rasa seronok on air hari ni dalam tahun baru 2021 ni adalah segmen yang pertama. So, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang telah pun bersama dengan kami dan jangan lupa share lah. Macam biasa lah, share. Okey, untuk rakan-rakan yang lain juga dapat mengetahui tentang adanya satu platform yang dapat membantu secara teknikalnya untuk Elite Wave. Okey, so yang menarik kat sini, setiap perkongsian kami letakkan juga di channel YouTube kami untuk memudahkan anda. Yang 2020 punya semua dah ada. Boboy dah susun sangat cantik untuk anda semua. So, apa lagi? Ke channel YouTube kami CTC FM. Subscribe. Okey, baik, Alhamdulillah, hari ini saya terus ingin berpesan kerana hari ini masih lagi 4 angka. Saya tak tahu sampai bila 1741 kes dan 7 kematian. 7 kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan SOP, jagalah sebaik-baiknya. Baik, yang baru balik bercuti, yang baru balik bercuti di kampung, pastinya daripada Pantai Timur ada cerita-cerita menarik untuk dikongsikan, tapi tak boleh nak kongsi kat sini lah. Saya kalau ada live sendiri nanti insya-Allah saya akan kongsikan pengalaman yang sangat-sangat mahal untuk kalau nak bayar dengan duit pun tak dapat. Ramai yang tersangkut di musim banjir. Kepada kawan-kawan yang ditimpa musibah sedikit dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, banjir Johor, di Selangor, di Pahang, Terengganu dan juga Kelantan, 5 negeri ini, dan sudah menjangkau 20,000 mangsa. So berhati-hati ketika di jalan raya, pastikan keselamatan tu yang paling utama. Baik, hari ini episod yang ke-48, 4 Januari 2021, Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu No Name. Sihat Cikgu? Sihat walafiat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bersama dengan Cikgu, saya sukalah untuk baca komen-komen orang ni di awal-awal ni. So boleh Cikgu saya baca komen dulu? Silakan. Baik. Daripada Mahmud Ghazali. Assalamualaikum Pak Su dan kru serta tetamu jemputan. Ceria selalu. Thank you, terima kasih. Ni siapa ni? Syahir Afendi. Assalamualaikum Pak Su dan juga Cikgu No Name. MJ. Assalamualaikum Pak Su. Ini rakan baik kepada CTC ni. Okey, Muhammad Helmi. Terima kasih Muhammad Helmi memberikan salam. Azlan Hassan. Salam Pak Su, Dr. Forex, Boboy, seluruh warga CTC. Saya orang baru kat sini. Rancangan ni tak ada live kat YouTube ke? Kalau ada, sedap sikit layan kat TV. Okey, saya faham. Dia selepas boy. Selepas baru ada di YouTube. Kami akan cuba usahakan, insya-Allah mungkin tahun baru ni kita akan live di banyak platform untuk memudahkan anda semua. Untuk ayalah, betul juga dekat TV kan baru nampak di mecat Dan Mida Sari Safitri, salam daripada Indonesia Cikgu No Name. Waalaikumsalam. Dan juga Pak Su. Terima kasih Mida. Indonesia daripada mana saya tak pasti. Palembang kot. Dan salam Dr. DJ Pak Su, CTC FM, rakan-rakan semua. Apa khabar semua? Ditanya khabar tu Cikgu. Khabar baik. Khabar baik. Muhammad Afiq, salam Dok Pak Su dan juga Boboy. Selamat menyambut tahun baru. Terima kasih Muhammad Afiq. Thank you, terima kasih. Tahun baru doakan yang terbaik untuk CTC. Dan kemudian kita ada Rujhan Muhammad Noor. Assalamualaikum Pak Su dan doktor, nak tahu efek USD selepas Biden angkat sumpah. Wow, cun soalan ni. Saya suka. Dan kemudian
Okey, setakat ni dulu sebab saya nak bermula dengan Cikgu No Name, doktor kita. Sebab kita bermula dalam tahun baru. So pastinya first sekali sebelum kita pergi ke pembelajaran cikgu apa yang cikgu nampak untuk tahun 2021 ni? Adakah rancak? Adakah dengan 900,000 bilion ke trilion akan menguatkan US daripada sudut pandang doktor? Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada pendengar-pendengar setia CTC.fm Ya. Dan juga apa khabar Pak Su dan juga Boboy Baik, alhamdulillah. Okey, selepas seminggu kita tak jumpa, saya nampak Pak Su makin semangat, Boboy makin sihat. Tu dia. Kan? Alhamdulillah semua. Dan sukacita ni maklum kan, saya pun keadaan saya beransur baik daripada, Alhamdulillah, tu yang saya nak tanya tu. daripada, yelah kalau you all aware, dulu saya masuk ward 1 minggu. Seminggu. Beransur baik, tapi masih saya still makan antibiotik setiap hari sampai 26 bulan 1 Pak Su. Allahu Akbar. So 26 bulan 1 tu saya kena jumpa balik doktor. Sebab yelah dia jangkitan kuman di paru dan juga empedu. So kita nak make sure betul-betul kuman ni dia dah totally out daripada kita punya body. Baik, betul. So saya kena masih boleh dikatakan dalam pantang jugalah. Cikgu kena pantang sampai 26 hari bulan. Makan kena pantang, banyak benda kena pantang, kan? Betul. Dan kita sebenarnya bukan saya seorang, kita juga sentiasa kena minum air kosong tu Pak Su. Air kosong At least 1 liter per day. Sebab air kosong ni merupakan sumber badan kita ni dalam 70% 80% ada air. Okey. Kan? So kalau kita sentiasa tak top up air, dia at the end nanti akan mendatangkan masalah kepada kita punya organ dalaman. Baik. Ini satu ilmu juga ni sebelum kita bersama dengan Elliot Wave. Saya suka ni ilmu ni. Kan? Minum air. So kalau Baik. Kalau kerap pergi buang air tu tak ada masalah. Janji kita minum. Sebab saya dekat sepanjang 1 minggu dalam ward tu, saya dipaksa saya dimasukkan air. Saya masuk tandas tu memang satu hari lebih 10 kali. Saya dapat bayangkan. Dia tak boleh sejuk sikit aja mesti nak kencing. Dah. Sebab dia masuk air, sentiasa masuk air, dia suruh saya minum air. Sebab dia nak flush. Saya ada dia ada satu cecair tu dia panggil kontra kot. Okey. Saya kena minum air tu untuk memastikan saya punya organ bila ambil CT scan dia clear. So dia nak kena flush benda tu. So dalam masa yang sama dia nak flush saya punya buah pinggang, semua macam-macam lah. Apa yang doktor cakap tu saya just follow je. So benda ni benda yang paling simple bagi saya untuk saya sharekan kepada kawan-kawan. Betul. So kalau selalu minum air manis ke apa ke, tak kisah, janji minum air sulamkan dengan satu hari kena 1 liter. itu minimum lah. Minimum. Okay. Dia botol mineral yang paling besar 1.5. 1.5. Itu pun boleh. Boleh Baik, satu nasihat yang baik untuk cikgu untuk jaga kesihatan kita untuk tahun 2021 ni. Saya doakan sekiranya rakan-rakan di luar sana, trader-trader di luar sana ada yang mengalami penyakit ataupun apa saja, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada anda semua. So minum air masak 1 liter satu hari daripada Cikgu No Name. Okey cikgu, saya nak tanya tentang tu lah. Okey. Apa yang cikgu nampak untuk awal-awal tahun sebelum Biden ambil angkat sumpah. Ada orang tanya kenapa sibuk dengan Amerika, Biden angkat sumpah ke tidak. Saya cakap dengan dia, sekarang ni mata wang yang kuat yang memberi impact USD. So pastinya ada sedikit lah terkesan untuk kita tengok benda yang lain sebelum kita dapat melihat ke mana arah tujunya currency yang lain. Silakan cikgu. Okey, kalau tanya pendapat saya kan, setakat Joe Biden angkat sumpah tu dia tak bagi efek pun. Tak ada kan. Dia tak bagi efek. Macam pertarungan di antara Biden dengan Trump pun sebenarnya impact dia pun tak terlampau kuat. Kalau kita perhati kan, setakat dia angkat sumpah tu, itu just sekadar kalau ada efek pun mungkin kalau kat go 100 pip, 200 pip. Dia tak boleh impact keseluruhan
major triangle ni, kecuali akan datang ada polisi yang dikeluarkan oleh Federal Reserve yang menyebabkan mata wang dolar itu sendiri, kalau kita refer kepada chart dollar index akan menguat. Tapi so far sekarang ni memang, kalau perasan dari 1 bulan lepas saya dah cakap, dollar index ni memang tak ada masa lagi dia nak kuat lagi ni. Dia nak turun dan terus belum turun. ada masa lagi. Belum ada masa. So Baik, kalau you tengok chart dollar index sekarang ni, boleh tengok apa yang berlaku, dia turun lagi, bearish. Kita cakap dalam konsep yield wave ni bearish sequence. So sequence untuk Bearish sequence. untuk dollar index ni masih ada. So kekuatan dia kalau setakat naik tu, itu hanyalah sekejap je. Baik, satu permulaan yang baik untuk anda semua ya. Pastinya ada impact tapi taklah menyeluruh kan. Baik, saya nak bacakan satu komen ni. Boleh cikgu satu komen? Silakan. Sebabnya kita bercakap tentang USD. Pastinya USD bila dia lemah, lawan dia adalah gold. So kat mana ubatnya tu doktor untuk gold? Dia tanya, salam doktor, copot jantungku tengok gold. Copot tu tahu, copot tanggal jantung. Tanggal. Oh, okey. Copot ni. Alah kambing Ke mana ubatnya tu, apa maksud dia? Daripada sudut pandang elite. Oh, okey. Tak apa, nanti kita akan discuss tentang analisis gold. Sabar korang kena tunggu, dan sekejap lagi kita akan mulakan dengan Q&A. So sekarang ni kita berikan ruang untuk doktor membuat pembukaan di tahun baru ini. Silakan cikgu. Pembukaan Tadi kita dah buka kan? Tak buka pembelajaran. Tadi tu buka dimah. Oh, okey. So buka pembelajaran. Okey, first kali First kali apa yang boleh kita lakukan malam ni, kita bagi open question, memandangkan ini tahun pertama, segmen pertama bagi CTC.FM. Okey, kami berbesar hati sekiranya ada soalan-soalan yang berada di fikiran you all semua. Nak faham tentang elite wave, tentang daripada asas ke apa ke, boleh aju guys. Saya akan ambil 1-2 soalan yang pertama saja yang Pak Su bacakan nanti. Okey. 1-2 soalan tentang elite wave bukannya tentang currency bukan pair Kan, betul. Macam mana nak belajar elite wave ke correction wave ke apa ke, kita boleh cuba untuk bantu selesaikan apa yang tersurat dan tersirat di pemikiran tukang yang bagi soalan tu lah. Saya teringatkan yang sebelum kita menyambut tahun baru tadi, doktor ada mengatakan tentang akan buat satu e-book untuk apa ni? Okey, betul. Untuk klien-klien. Betul. Klien. Saya penonton-penonton. Saya ada e-book tu, tapi password saya lupa. Astaghfirullahalazim. Sebab e-book tu saya protect. Okay. So e-book tu terlampau, ada beberapa e-book yang saya protect. Baik. So bila tadi saya cuba, saya terlupa password. Tak apa, mungkin dalam minggu depan kalau saya dapat kan balik password tu, kita akan share. Okey, baik. Bila saya sebut bila ada e-book tu, maknanya kita akan penonton akan dapat ikuti daripada bab satu per satu. Jadi maknanya kefahaman tu akan datang balik. Betul cikgu kan? Betul. Itu plan cikgu sebenarnya. So baik. Tak kalau ada tentang sementara tu kalau ada soalan tu bolehlah ajukan kepada kami. Sebenarnya kalau e-book WTC sendiri ada 100 page Pak Su. Ui. Biar betul cikgu 100 page. Betul. 100 page. Itu basic elite wave. Macam mana nak habis dalam setahun? Setahun sekejap je. Sekejap boleh je. Kita maknanya, satu hari boleh 50 page tu. Okey. Baik. Okey, amalkan gaya hidup sihat. Abelong kita ada bagus. Terima kasih Abelong daripada Ganu. Ganu macam mana, banjir ke tak ni? Saya baru balik daripada Kelantan semalam. Macam satu cubaan Muhammad Noor. Okey, tak ada. Maknanya kalau kita nak ambil Q&A untuk malam ni, cikgu kena buka goal lah. Okey, sementara kita tunggu Q&A, kita buka pilihan ramai. Tadi saya tengok Boboy ada up kan status pilihan untuk tahun ni. Ya.
Untuk tahun ni at the end nanti kita akan dapat result lah. Kita akan dapat result bagi mungkin 15 minit terakhir kita boleh tengok result dia apa, and then kita tengok more kepada pilihan yang dipilih oleh you all semua. Okay. Maknanya kat sini ada. Tapi saya rasa mesti dia pilih gold. Pilih sebagai pilihan pertama. Kebanyakan 68% kat gol. sekarang ni 98% boy. 68. Terkejut Dan. 68. Baik. Sangat menarik. Lain-lain sekejap ya. Wow. Okey, kita buka gol lah cikgu. Dah 68%. Boleh? Okey boleh. So okey, kita refer kepada chart yang saya paparkan ni. Ini antara salah satu analisis yang saya buat di Gold. Okey, ini analisis ni saya tak pernah sentuh. Maksudnya tak pernah sentuh, saya tak pernah update. Dia ada satu lagi, ini yang warna merah ni, kalau Pasu nampak kat sini, ini warna merah, ini yang saya selalu update. Ini yang saya tak pernah update. So tak pernah update pun maksudnya mungkin 1 bulan 2 bulan saya tak update. So dekat sini pun kita dah boleh nampak sebenarnya ini adalah kiraan di time frame yang besar. Okay, kalau kita nampak kat sini daily, tapi sebenarnya ini adalah kiraan daripada weekly. Okay, daripada start 1977 lagi. Nampak tak? Okay. 1977 weekly 1977 ada di kalangan trader, even saya masih belum lahir lagi, kita dah boleh nampak dekat broker IDC ni. So boleh nampak 1 2 3 4. 1 2. Ini 5. Okay. So that's why di weekly punya time frame kita masih menjangka kan gold ni masih ada momentum untuk naik ke atas. Dulu saya pernah cakap kemungkinan dia boleh sampai 3,000. Kan 3,000. So kita saya tak ingat tu cikgu dia cakap kita tak pasti mungkin tahun 2021, 2022, tapi kena ingat bila dalam konteks impulsif ni, selagi dia dalam mode impulsif, terutama uptrend, dia naik, dia akan terus naik. Contoh macam ni lah, 2001 dia ambil masa 10 tahun untuk selesaikan dia punya impulsif. 10 tahun sampai top dekat atas baru dia turun buat retracement, ataupun sini kita boleh nampak sini saya level kan sebagai wave 4. 1 2 3 10 tahun. Okay. Untuk completekan wave 3. So untuk wave 4 ni habis pada 2015 dekat sini. So sekarang ni sudah 5 tahun. So agak-agak mungkin 2-3 tahun lagi dia akan break 2070 yang paling top sebelum ni kan. 207 berapa ni dulu? Sekejap. Okay, situ 2076, 2074. Okay, so saya jangka kan untuk tahun ni masih tahun untuk gold kekal momentum ke atas, impulsif. So kekal so kita kena cuba untuk cari buy deep. Okay, buy deep. Sebab apa saya prefer kepada buy deep? Nak sell tu boleh, tapi cuba bayangkan kalau kita terkena sell ketika macam ni lah, bentuk-bentuk di mana impulsif momentum dia tengah kuat, dia naik, dia tak pandang belakang dah kan. Macam sini pun juga, dia naik, dia terus tak pandang belakang. Okay, so istilah major trend ni kita kena selalu amalkan, di mana kita hanya follow major trend. Kalau kita nampak daripada time frame yang besar, weekly, daily, 4 hours, dia memang nak menaik, so kita cuba elakkan sell, kita cari buy deep. Buy deep tu maksudnya buy at discount price. So di mana kalau berdasarkan Elliott Wave, nanti kejap lagi saya akan tunjuk. Baik. Okay, so ini adalah untuk permulaan tahun baru ni, ini bias saya untuk gold, di mana kita cuba cari buy
dip. So bila kita dah tahu major trend dia ke atas, barulah kita pergi ke time frame yang lebih kecil untuk kita dapatkan di mana buy dip ataupun buy position yang paling sesuai. Okey, sebab macam kebanyakan trader kita suka mendapatkan point-point reversal atau point sharp entry lah, di mana kita tak terlalu kalau contoh kalau kita buy sekarang kan, tiba-tiba turun 400 pip dah negatif 400 pip kan. So benda apa yang kita buat first move sebenarnya akan memberi impact kepada kita punya emosi. Okay, so pasti. first move tu kita perlu fikir betul-betul. So untuk gold ini counting yang terbaru, di mana kenaikan ini merupakan adalah wave 1. Okey. Wave 1 of wave 5, final wave di dalam kiraan time frame yang besar yang saya tunjukkan tadi tu So cikgu, ini yang minggu lepas cikgu tarik wave kan? okey, minggu lepas saya cakap gold akan naik at least 19-20 dia akan kena. Okey. Kalau perasan minggu lepas berapa bulan Lepas tu 28 ya. So kalau kita tengok ke sini 28 waktu tu dia 1890 1870. Dekat sini 1870. Kan? Memang saya cakap at least dia pergi 1920. Sebab ini pun kenapa saya boleh jangkakan dia boleh menaik, sebab dia nak siapkan sedikit lagi cycle terakhir untuk wave 1 yang berlaku, yang start daripada bawah ni 1768 tak silap saya. Okey, so ini kalau tanya saya, ini dah penghujung wave 1. So maksudnya selepas ini kemungkinan ini yang akan berlaku. So kalau ini berlaku Pak Su kalau ini berlaku, kawasan ini janganlah lepaskan. Sebab apa? Kawasan ini merupakan correction bagi kalau tengok pembentukan wave 1 sini, saya boleh listkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Dah cukup 5 wave ni. So dah cukup saya delete satu. Okey, saya tunjukkan sekali lagi. Ini adalah contoh 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ni membentuk wave 1 yang Dah siap. Baik. Okey, tu 1. Okey, so bila dia dah cukup 5 wave, of course dia akan ada correction. Confirm. 3 wave unfold ke bawah lah, ABC. So ini sekiranya you nampak bentuk ABC ke bawah ni, ini memang point-point untuk kita buy dip. Sepanjang tahun kita boleh hold ni. Ada yang berani tak hold 1 tahun buy gold ni? 1 sen boleh cikgu? Apa kelas 1 sen Pak Su? Saya okey lah 1 sen. Tak, kalau ni kau minggu lepas cikgu punya perkiraan tu, kalau saya follow kalau seminggu kan, saya dah untung banyak ni. Boleh lah belanja. Taklah kalau ikutkan saya, tapi saya itulah masalahnya, tak ada rezeki kan. Okey. Sebab saya ingat lagi ni yang cikgu tarik ni, saya ingat sangat ni. Betul. Saya pun ingat. Saya cakap at least 19-20. Macam tu lah lebih kurang. So sekarang ni kita menunggu untuk buy position. So tapi ada yang tak sabar nak sell juga kan. Yelah, kalau tengok daripada sebenarnya analisis ni, ni dia nak cek makan kiri kanan cikgu 1000 atas pip bawah ni kan. Nak turun 1000 pip. Okey, kalau ada yang nak sell juga, okey, first kali dia ada dua method di mana dua kaedah, di mana first kali kita boleh pick top. Pick top ni bahaya. Pick top ni umpama okey lah 19.20 dah tinggi kita sell, 19.30 kita rasa dah tinggi kita sell. Itu umpama pick top. Kita cuba anggarkan itulah tempat yang paling tinggi kita cuba dapatkan. Sebab kita takut nanti kalau kita tak masuk dia terus turun. Okey,
sebenarnya kalau tanya saya kaedah macam ni membahaya di mana tengok macam sekarang gold dari pagi tadi saya ada beritahu dalam saya punya live 19.13 pagi tadi 19.20 10 dia ada gap pagi tadi Pak Su kan dia naik lagi 300 pip. Okay, so istilah pit top ni kita kena berdasarkan beberapa faktor sebelum kita nak cuba masuk entry begitu saja. So faktor-faktor ni of course pertama kali kita gunakan kalau based kepada teknik masing-masing. Of course kalau nak ikut kan kat sini tak ada apa ni kan. Okay. So orang akan masuk kat sini mungkin 19.30. Okay, sebab kalau nampak kat sini ini adalah support resistance, mungkin masuk kat sini ataupun dia akan tunggu dekat 19.63. Okay, itu selalu orang buat. Kalau menggunakan konsep Elliott wave pula, okay, kita kena tunggu 5 wave up dah settle, baru kita akan cuba mendapatkan peak top, maksudnya entry. So kalau kita tengok dekat sini 5 wave up mesti dah siap daripada 4 ni. 1 2 3 4 5. Okay. So kalau tanya saya ni, ini dah penghujung lah saya lukiskan simple saja. 1 2, ini mungkin 3, ini 4, sikit lagi dekat sini. Okay, so kalau kita dah nampak 5 ni, okay, barulah sesuai untuk kita menggunakan kalau konsep Elliott wave ni. Untuk method pertama ni untuk pit top, barulah kita sesuai untuk sell, sebab kita dah nampak 5 wave up. So selagi kalau method pertama tadi, okay, 1 2 kan, ni nak naik 3, dekat sini memang tak sesuai nak sell lagi, kat sini pun tak boleh lagi. Sebab apa? Yang naik ni baru 3 wave, tak sesuai kalau nak sell dulu. Nah, dengan menggunakan pandangan, tengok macam ni pun dah tahu. Ini semua ni, semua ni, ini adalah 1 2. Okay, 1 2. So yang naik ni adalah 3. Okay. So waktu dia naik kat sini, okay, tak sesuai lagi untuk sell. So ini pun tak sesuai lagi, sebab ini mungkin final kalau ada pun dia nak buat sini adalah 3 4. Kalau macam ni sesuai, sebab sini kita dah nampak last ending ni ada pembentukan 5 wave kecil di time frame 5 minutes. Ini kemungkinan leading diagonal, ending diagonal untuk wave 5. So barulah elution akan masuk. So setakat kalau macam ni tak boleh, sebab ini bukan wave 3. Kalau macam ni, ini baru nak start wave 3. Kalau macam ni pun sama, sebab dia ada wave 4, dia ada satu lagi final wave. So kalau macam ni, barulah elution akan start untuk masuk market. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, kita tunggu dia turun dulu dalam bentuk 3 wave ataupun 5 wave. Kemudian kita pasang, orang cakap pasang pukat awal lah, pasang pukat untuk buy, untuk sell. Untuk sell ini yang ini siapa yang tak sabar sell tadi kan. Okay, baik. Kalau yang buy ni memang tunggu kat sini. Okay, untuk sell, sebab kita dah nampak confirmation yang turun ni possibility adalah wave A. Okay, wave A. Kemudian kemungkinan dia akan buat head and shoulder pun ada kat sini nanti. Okay, so kita akan tengok macam mana wave A ni akan terbentuk. So yang ni lebih selamat daripada apa yang saya cakap pit top tadi. Okay, yang ni lebih selamat. Tapi
of course kena menunggulah, adakah kita mampu untuk menunggu kan. So that's why sebagai electrician macam saya tengok banyak pair. So bila saya tengok banyak pair, saya tak force untuk masuk sesuatu pair. Contohnya kalau gold, saya tak nampak position untuk entry, so saya tak force. Saya akan buat analisis, saya biar macam ni, tunggu dia terbuat. Bila dia dah sampai nampak bentuk A, dia naik B, baru saya akan beralih kepada gold. Sebelum dia tak sampai, saya cari lagi possibility yang ada di pair lain untuk saya trade. Okay, so kenapa zon merah ni penting? Sebab zon merah ni penting. Kalau kita tengok time frame yang lebih besar, ini kalau ikut kiraan wave, satu, yang turun ni ada dua, dan ini adalah gabungan daripada elliott wave dan juga trend line di time frame yang besar. Okay, kalau you tengok ini, nampak celaru sikit, keliru, mungkin ada yang setengah keliru sebab ini wave dalam wave. Saya pergi yang time frame yang lebih kecil. Okey. Okey, saya boleh buat tarik ke sini, boleh nampak. Okey. Berkumpul betul ni garisan. Okey, okey, so okey, so inilah yang kita tunggu-tunggu kan. So doa-doakanlah dia boleh sampai kat situ, Pak Su. Memang cantik untuk kita hold. Okey, ini kotak merah, gabungan market structure, elliott wave dan juga trend line di time frame yang besar. Bukan 4 hours ini dia daily. Nampak? Untuk daily kan ni? Untuk daily. Baik. Okey. Wow, so saya rasa analisis untuk gold saya dah terangkan secara panjang lebar. So kita dah tahu bias kita untuk totally untuk 2021 ni, arah gold pergi ke mana. Okey. Cikgu, ada yang minta boleh lukis pattern flat pattern. Maksud dia ni Syahir Baba ni. Ni dia nak basic, ada 2 orang ni. Saya tak pernah guna elliott wave. Saya harap cikgu beritahu basic. Okey, yang ni insya-Allah minggu hadapan cikgu akan bawa cikgu punya e-book dan insya-Allah satu persatu akan diperjelaskan. Okey. Kepada siapa tadi? Amin Haris bin Jamin. Okey. Terima kasih Gurul Ham daripada Brunei Darussalam. Saya Baba permintaan boleh lukis pattern flat pattern. Itu nanti dalam e-book nanti boleh tengok. Sebab bila sebut pasal pattern ni, dia kena mengena banyak dengan basic. Terima kasih Syahir, soalan yang baik. InsyaAllah Pak Su akan bawa, Pak Su akan simpan benda ni. Di time frame berapa elliott wave ni paling sesuai untuk diguna pakai? Terima kasih Pak Su dan juga doktor. Di time frame berapa? Okey, untuk menjawab Faizal Samsudin ni, semua time frame. Okey, semua time frame di mana bila kita sebut elliott wave ni, dia melibatkan beberapa level pemahaman bagi seorang trader. Betul. So electrician ni ada yang level expert, ada yang level master, ada yang level advanced, intermediate dan juga beginners. So bila beginners, saya cadangkan you all tengok time frame besar lah untuk mendapatkan hala tuju major trend market structure yang akan berlaku, di mana dengan kita faham di time frame yang besar, barulah kita boleh predict movement price ni nak akan pergi naik atau turun. Baik. Okay, so bila kita dah nampak jelas, so barulah yang beginners ni dia slowly akan jadi level intermediate ataupun advanced. Okay, di mana bila dia dah masuk level intermediate, barulah dia boleh try cuba analisis di time frame yang lebih rendah, lebih kecil daripada daily punya time frame. Mungkin 4 hours ataupun hour 1. Okay, lepas dia dah selalu bermain dengan time frame 4 hours, dia dah mahir membuat kiraan di time frame hour 1, 4 hours, and then baru dia nak cuba ke time frame yang lebih kecil. Yang lebih kecil lagi. Itu saya kategorikan sebagai level advanced lah, advanced ataupun expert. Di mana Dewa bila lah. Dewata Raya lah. Di mana perbezaan paling ketara time frame yang besar dan juga time frame yang kecil adalah noise. Sebab tu saya tak galakkan newbies
elite wave untuk terus jump ke M5, M1, M30 Kan, betul. sebab bila noise ni datang dia akan mengelirukan kita punya counting. Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Baik. Sebab betul. bila news datang of course dia akan kacau market. Dia akan kacau market, kemudian dia akan resume balik. Kita dah pernah tengok beberapa kali dalam CTC siri-siri, contohnya EU. Dulu kalau Pak Su ingat, EU turun kan, dia turun, GU turun, semua turun. Kemudian besok lusa dia naik balik pacak. Okay, so that's why untuk menjawab soalan Faizal Samsudin tu, memang semua time frame kita boleh gunakan. So sebagai seorang yang masih baru dalam belajar elite wave, kita amalkan kiraan di 4 hours ataupun daily untuk kita nampak, untuk kita faham, memudahkan pemahaman kita berbanding dengan time frame yang lebih kecil. Baik. Okey? Dapat tadi siapa tu? Muhammad Faizal Samsudin. Okey, ni Muhammad Faiz cikgu ya. Salam Pak Su dan cikgu. Kalau dalam keadaan ekonomi sekarang, boleh jadi ke dia nak naik lagi tinggi daripada wave cikgu tunjuk atau lukis ni untuk tunggu sell? Macam mana? Yang mana? Boleh jadi ke dia akan naik lagi tinggi daripada wave yang cikgu tunjukkan sebelum dia nak jatuh? Dalam ekonomi sekarang. Maksud dia goal lah. Goal. Masih lagi goal. Kita belum pergi ke mana-mana lagi. Goal ramai betul peminat goal ni. Ramai. Berapa persen lah goal? 70% lah. Okey. So kalau tanya saya, okey. Goal ni limit dia ini nak sell ni kan, nak sell. Dia memang tunggu nak sell sebab tu dia nak sell, dia nak cuba pit top. Okey, kalau nak sell lah sekarang. Sekarang dia. Kalau dia nak sell. Baik. Sekejap saya kira. Okey. Ibu kira dulu. Saya dah sebut kan, kita kena tunggu at least 1 2 3 4 5. 5 ya. Okey, so ini 5. Dia worst case, okey. Worst case ini adalah 3. Dia ada turun 4 sekali lagi. Dia akan naik last. Mungkin 100 pip itu maksimum. Baik. Sebab saya jangka kan ini dah kalau kita tengok sekejap mana tools ini. Okey, sebab kita tengok sekarang ini wave 3 ni dia dah tepat kena dekat sini 1945 1.618. So ini memang kita dah boleh assume sebagai wave 3. Okey. Kan wave 3 ni, kalau siapa yang selalu baca buku, dia at least 1.618 daripada panjang wave 1. Betul. So apa yang saya assume kat sini, ini adalah wave 1. So ini adalah wave 1. So ini adalah wave 2. Ini adalah wave 3. Okey. So daripada menggunakan konsep Fibo extension, Fibo expansion ni, kita boleh try cuba untuk dapatkan maturity trend. Okay, so tengok gold dah turun 60 pip kan. So ini patut tadi dah sell lah, masa cikgu cakap tadi tu. Okay, saya dah tunjuk tadi dalam ni 5 minutes. Betul. Kita dah nampak ada mana tadi 1 2 3 4 5 5 wave. So saya cakap bila dah nampak 5 wave ni, ini potential ending diagonal. Tengok 76 banyak 100 pip pasal. Terlambat. Siapa yang dah masuk sell tadi? Tapi berhati-hati jangan terlampau tambah tu. 100 pip. Okay. Tapi kena ingat 100 pip ni mungkin dia nak cari wave 4 terakhir, kemudian baru dia sambung. Tapi kalau tanya saya, bias saya, dia dah habis gas dah Pak Su. Itulah tadi cikgu cakap kenaikan dah melemah tadi lagi kan. Sepatutnya masa tadi tu dia dah boleh sell dulu kan. Sekarang ni ni 5 minit dah cikgu. Ini 5 minit.
Okay, lepas tu 4 hours. Saya dah nampak tadi ada ending diagonal tu. Dia ending diagonal ni memang selepas dia buat memang dia akan zoom macam ni lah. Wow. Cikgu. Dalam sembang-sembang cikgu kata dia lemah nak naik, dia bagi sekali turun, nampak. Tapi dia nak naik ni dahsyat ni. So soalan lagi ya. Alamak sayangnya kau tidak. Jangan lupa tak apa, itu pun 100 pip. Kita tunggu kotak merah ni pasu. Ini kalau kena ni. Okey. Kita tunggu kotak merah. Kalau tanya saya 80%. Ya, 80%. Sebab benda ni kita nanti kan daripada weekly dengan monthly punya accounting dah lama dah ni. Kan wave 4 ni. Wow. Wave 4 ni tintong. Okey. Wave 4 ni tintong. So yang kat sini ni mungkin ada yang dah exit. Sini pun kalau ingat ada kotak ni, kalau Pak Su ingat, saya dah sebut juga memang dia dah potensi untuk turun tu dah melemah. Baik. Saya suka. Hari ni punya goal saya suka, walaupun saya tak dapat apa pun, tak apalah. Ini guys, jangan lupa kalau masuk sini kita boleh menggunakan konsep peak bottom dulu. Peak bottom ni maksudnya kita cuba masukkan kita punya anchor dulu. Anchor tu kepala dia mungkin sedikit besar lah. Lepas tu dia mesti akan naik tintong naik. Lepas tu dari situlah kita boleh buy deep. So siapa yang boleh hold 5 bulan, saya memang respect. Sebab apa? Saya dah cerita banyak kali dah sebenarnya. 2019 saya hold 5 bulan gold buy dekat 12.70. Kita tengok mana 12.70. Sekelip mata dia turun ya. Sini nampak ni 12.70 saya hold buy. 5 bulan saya hold. Itu pun saya pun tak jangka kan yang naik sampai sini kan. 5 bulan tu satu tempoh masa yang lama. Dia turun naik. Saya masanya nak makan modal tu. Ada masanya tu kan. Tapi betul? Dia naik tu dah nak makan modal tu. Berapa tu? So 1452 tu. Okey. Tapi bila kita sebut, kita bercakap tentang elite wave, inilah masanya kita nak belajar untuk swing. Kan, sebab elite wave ni dia sebenarnya dia boleh digunakan dalam intraday, daily dan juga swing punya trade. So at least kalau tak boleh 5 bulan, cuba 1 bulan, 2 minggu. Kita tak boleh force diri kita untuk terus 5 bulan. Ada setengah orang dia jenis asyik buka telefon, buka tutup. So silap gaya 30 minit dah close. Kan? Betul. Okey, satu lagi ada pertanyaan daripada rakan-rakan baru ni. Katek Edri, ni daripada Allahuaklam bisawab. Dia kata salam Pak Su dan doktor, boleh buat basic untuk beginner. Okey, cikgu terangkanlah untuk minggu depan sikit-sikit. Okey. Sebelum saya cakap pasal buat basic untuk beginners, kita kena faham apa ini elite wave. Okey. First kali penerangan tentang elite wave ni, ia adalah satu kaedah, satu teknik, satu method untuk kita memahami pergerakan market. Okey, dia adalah salah satu method yang elitician gunakan untuk tahu market structure. Okey, market structure di mana apa yang dia akan buat selepas ini, selepas itu, selepas ini. So, dengan erti kata lain, elite wave ni dia ada buku dia. Bila dia ada buku dia, semua dalam buku tu kalau kita faham, kita boleh buat. Contohnya macam ni lah. Okay, you boleh nampak yang berserabut semua ni. Itu kalau you faham, dalam buku tu dia dah ada old knowledge dengan new knowledge kita gabungkan daripada elite wave ni diguna pakai daripada 1930-an dia. Daripada dulu sampai sekarang kita gabungkan semua, kita faham apa yang ada dalam buku tu. Okey, buku-buku apa? Banyak buku sebenarnya. Even orang Malaysia sekarang pun ada keluarkan e-book, ada keluarkan video untuk belajar elite wave. Okey, cuma yang penting, yang paling saya sarankan untuk newbies kita, you all boleh cari EWP, elite wave principle. Okey.
by Robert Balan. Itu yang paling simple untuk kita faham. So boleh kita tengok buku EWP ni, at least kita faham apa itu yellow wave, macam mana, apa yang menyebabkan 1, 2, 3, 4, 5 ABC ataupun nama-nama huruf-huruf dalam buku tu market ikut. Bukan market ikut, maksudnya ada dalam market benda tu. Cuma kita sebenarnya kalau tanya saya kan, saya setiap hari cuba menyelesaikan masalah di mana jawapan saya dah ada. Saya hanya perlu masukkan tempat kosong di chart untuk menyelesaikan teka-teki yang contohnya macam goal ni, teka-teki yang saya perlu selesaikan. So jawapan semua dah ada. Soalan nak katakan jawapan bocor tu memang dah ada dah. Cuma kita perlu masukkan saja ke pair ataupun currency yang kita nampak suitable mendapati 80% ke atas. Kalau kita cuba tak dapat 50% je, so janganlah trade pair yang lain lah. yang kita tak dapat solve persoalan wave apa je nak buat next step kan. So jangan kita sebab bila kita sebut tentang currency, metal, index, even crypto sekalipun, semua benda ni dia bergerak dalam wave. So bila bergerak dalam wave, semuanya ada dalam elliott wave. Baik. Okey, cikgu. Terbaik. Kemudian saya nak minta cikgu berikan currency pair GJ untuk Siti Raudatul Jannah ni. Okey. Mungkin ni pair yang terakhir. Dan dalam pada itu cikgu buka dulu daripada Nabil Zuhaili. Salam cikgu, ada tak cikgu guna teknik parallel channeling untuk measure correction wave? Measure. Okey, ada. Boleh guna pakai. Okey, so tentang DJ tadi DJ. Okey, so tentang DJ, kalau kita tengok ini daily punya kiraan. So kalau saya tanya DJ ni, dari minggu lepas, dari sebelum ni pun saya masih bias DJ ni masih ada momentum untuk pergi ke kotak biru atau kotak ungu ni. So maksudnya momentum dia, bias saya masih ke atas. Sekiranya sesiapa nak buy, cuba dapatkan buy deep lah. Mungkin 200 pip lagi ataupun 300 pip lagi dia turun dekat kawasan sini. Ini B yang saya tandakan, di mana B kalau dia turun, wave ni dia turun, dia melengkapkan A, B dan juga C naik ke atas ni. So di time frame yang besar, C ni adalah wave B. So dia naik dalam bentuk 3 wave. Okay, ini untuk DJ. So bias saya kalau tanya, memang saya tunggu buy deep lah dekat sini. Buy cikgu buy dekat sekarang ni 140 kan. Ya, betul. Mungkin 200 pip, 300 pip lagi dia turun. Kita cuba cari buy entry. Okey, sebelum terlupa, kita ada masa 11 minit lagi. Saya pergi kepada ini kiraan yang patut kita tak boleh lupakan lah. Ini dollar index, di mana bila kita faham dollar index ni, dia akan cover kiraan di GU, AU dan EU. So kalau you all masih ingat dari dulu sampai sekarang, saya cakap memang dollar index ni dia akan melemah. Baik. Okay, so itu kotak yang saya tandakan, di mana kotak ini jangkaan pertama dolar akan pergi. So kalau tengok, kena kotak ni dia naik Pak Su, kan? Dia naik lepas tu macam dia kena kotak tu dia naik. Okay, ini last week punya kotak ni. Ini kiraan cikgu last week lah, 47. Okay, so saya yang terbaru saya masukkan ABC ni. Okay, baik. Okay, so ABC ni, so kena kotak tak bermaksud dia terus naik. Betul. Okay, sebab dollar index ni saya prefer, sekejap
Okey. Ada satu lagi kotak kat bawah ni. Daily, weekly. So maksudnya dekat sini memang kalau tanya saya, dollar index ni dia akan menunjukkan kekuatan mata wang USD lah. So bila USD lemah, EU, GU, AU semua dia akan naik. Okay. Dan kalau kita tengok pun memang betul, EU masih terus naik, GU masih terus naik tanpa berhenti. Daripada minggu lepas, minggu sebelumnya, minggu satu lagi pun dia naik dan terus naik. So key dia kat sini, dollar index ni okay, selagi dia tak break 91 ni, bias saya masih dia turun. Masih turun Baik. Okay, sebab elite wave ni dia menggambarkan konsep follow trend. So kalau dia tak menunjukkan potensi-potensi dia nak naik, buat apa kita nak cuba lawan? Betul. Kan? Cuba tengok dia atas ni kan, dia turun. Daripada bulan Jun lagi, bulan Mac lagi dia turun. Kan? So untuk short term, kalau dia tak break yang ni, so memang tanya saya tak suka untuk sell EU dengan GU. So kita tengok EU punya counting alang-alang tu. Okay, mana yang sempat tadi JJ dah Okay, EU. Okay, so mana alang-alang tu kita tengok GU. EU punya counting. So kalau tanya saya, EU ni kiraan saya dah dapatkan daripada 2018. Lepas tu saya dah kira 2018 macam ni bentuk dia. Ni macam ni bentuk dia, di mana ini adalah 1, ini 2. Ini tintong-tintong lama ni, wave 2 ni. So bila kita nampak wave 2, tengok sekarang ni dia dah habis semua langgar semua ni pasu, betul tak? Betul. So ini maksudnya ini impulsive wave. So naik ni. So impulsive wave tu dalam tu mesti ada 5 wave. So kalau kita nak tengok pun, sekali imbas you akan nampak ini dah cukup 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5. Sikit lagi nak masuk kotak ni. Okay, so once kalau dia masuk kotak tu, okay, potensi dia nak turun tu ada. Okay, potensi dia nak turun tu ada. Tapi macam biasalah, EU dia punya market sekejap laju, sekejap slow. Tapi selalunya slow kan, movement dia lebih perlahan daripada GU. Okay, so ini zone-zone yang kita boleh perhatikan. Sama ada nanti dia akan buat macam ni. Okay, dari time to time saya akan update tentang EU ni, di mana kita nak cari potensi untuk swing punya entry. Kan, sama ada dia buat macam ni, untuk ini adalah wave A besar, dia naik balik B, kemudian baru dia turun C. Bila dia masuk kat kawasan ini sekali lagi peluang untuk kita swing entry tahun ini. Sebab ini awal tahun, so saya nak cakap tentang peluang untuk swing entry kan Pak Su. Ya. So ini antara pair-pair yang possibility akan berlaku tahun ini. Dia dah tukar dia punya apa dia cakap, hala 7. Okay, hala 7, di mana kalau tengok ke sini 2 tahun dia turun je kan. So ini mungkin permulaan EU akan kembali uptrend. Jangan risau, sebab bila dia uptrend, berapa tahun ni? 8 tahun dia naik, tak turun-turun. Selepas dia naik 8 tahun, dia turun pula berapa tahun? 8 tahun juga dia turun. Lepas tu dia naik balik. Daripada sini berapa? 16 2 tahun dia naik. Lepas tu 2 tahun dia turun. 2 tahun naik, 2 tahun turun. So sini, tunggu masa. Kalau 8 tahun dia naik, Pak Su, senyum lah. Senyum.
Senyumlah. Tapi adakah kita boleh tahan 8 tahun kan? Tapi at least itu persoalan dia. major trend dia kita tahu. So major trend dia kita tahu. So dia turun je kita cari buy. Dia turun je kita cari buy. Okay. Baik. Menarik ni. Maknanya dia turun je, buy. Cari buy. Okey, baik. Ada yang tertinggal tak soalan-soalan ada tak sekejap USD JPY USD JPY cikgu tak kira ni. Tak ada. Cikgu tak buat pengiraan. So boleh cikgu belanja sikit, ada lebih kurang dalam 4 minit ataupun cikgu nak wawarkan untuk minggu depan apa yang akan menanti mereka-mereka ni. Sebab saya tahu ramai newbie-newbie di luar sana yang perlukan. Okey, kita nak cerita tentang Elliott Wave itu sendirilah. Okey, memandangkan ini adalah segmen tanya Dr. Forex, and then major apa yang kita selalu bercakap tentang adalah Elliott Wave. So untuk next week, untuk minggu-minggu yang mendatang, sekiranya you ada soalan, ada soalan yang tak boleh disolvekan sendiri ketika you cuba belajar Elliott Wave ni, terutama apa yang saya cakap tadi, buku Robert Balan tu you boleh download dekat internet tu banyak. So kira ada soalan you boleh tanya kan setiap sesi ni. Kita akan cuba untuk bagi you faham macam mana nak belajar Elliott Wave ni daripada basic. Betul. Okay, sebab bila kita sebut Elliott Wave ni, dia tak semestinya dan selalunya dia akan ambil masa lebih daripada 1 bulan dan 2 bulan untuk kita faham. So first kali bila you start belajar Elliott Wave ni, jangan pening. Okay, jangan putus asa. Sebab kalau tanya saya, Elliott Wave ni memang sesuatu yang kalau newbies ataupun yang tak pernah langsung buat kiraan secara manual, dia memang akan memeningkan kepala lah. Sebab perbezaan utama Elliott Wave dan juga teknik-teknik lain ataupun metod lain adalah dia memerlukan kita sendiri secara manually untuk labelkan setiap wave yang berlaku. Baik. So bila wave tu dia selalu berulang-ulang, fractal kita panggil, so kadang-kadang ia membolehkan kita confuse. Kenapa cikgu cakap ada 5 wave, saya jumpa 9 wave? Okey. Kan? Kebiasaan macam tu lah. Saya jumpa 9 wave, 13 wave, 17 wave, 21 wave cikgu. Tapi cikgu cakap 5 wave. So that's why first kali kita kena belajar di time frame yang lebih kecil dahulu. Time frame yang lebih besar dahulu. Contohnya macam yang saya tunjukkan EU ni kan. EU ni you boleh nampak totally leap 5 wave up. Okay, 5 wave up. 2000 sampai 2008 dia turun. So tak mustahil akan datang dia pergi balik ke 16,000 ni untuk pair EU. Sebab kalau tanya saya, gold bukan gold, dolar ni sebenarnya masih ada ruang turun pergi ke bawah ni lagi. Okey? Baik. Menarik. Okey, kepada ni siapa ni, Muhammad Izzuddin Taufik. Okey, cikgu ada jual e-book ataupun tidak? Okey. Yang tu insyaAllah kita akan bincangkan pasal e-book, dan pembelajaran tentang e-book juga akan kita bawa pada minggu hadapan, minggu kedua dalam tahun 2021. Okey. Dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang telah menonton dan yang telah menjadi pengongsi kepada segmen ini. Semoga anda menjadi trader yang konsisten dan dimurahkan rezeki insyaAllah. Dan esok seperti biasa kita akan bersama dengan bicara teknikal bersama dengan Cikgu Haslan Hashim. So dengan itu saya tinggalkan anda